What's up guys? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat malam semuanya. Okey. Malam ni kita dalam segmen Sembang Seram bersama Mak Chu Blog. Okey, sebelum aku meneruskan cerita malam ni, jangan lupa kepada yang baru tu, jangan lupa di like, subscribe, komen, share dan picit bel tepi tu agar korang tidak ketinggalan guys. Okey guys, malam ni aku akan cerita kisah daripada seorang teman yang bagi aku cerita ni. Dia cakap ni cerita daripada abang dia. Ni mengenai kisah seorang rider food. Maknanya penghantaran makanan lah. Okey, sebut aja mesti kita cakap rider food ni mesti bukan semua lah, mungkin ada setengah yang rider ni ada pengalaman kot. Macam yang terjadi lah kepada si, kita gelarkan nama budak ni ialah Syafiq lah, macam tu Okey, aku teruskan ceritanya. Okey, Syafiq ni dia kerja rider food ni sebagai part time. Dia akan kerja hari Sabtu dengan hari Haji lah. Sebabnya dia ni masih lagi student lah. So dia nak cari duit tambahan, so dia bekerja part time. Tak nak, bagus dapat budak macam ni, dapat anak yang macam ni Sebab apa, dia rasa macam bertanggungjawab, dia tak menyusahkan mak bapak dia kan. Jadi dia nak meringankan bebanan keluarga, jadi dia pun bekerja. Bagus macam tu. Tu dia. Okey, bukan itu yang aku nak cerita. Okey. So dia ni pun, si Syafiq ni tak adalah pengalaman. Ni kira baru pertama lah dia kerja kan. So dia dah kerja dalam 2 minggu lebih lah macam tu. Jadi sepanjang dia kerja dalam 2 minggu lebih tu, kawan-kawan dia tak adalah pernah cerita apa-apa lah dekat dia pasal-pasal kisah-kisah seram ni kat dia ke apa. Tak adalah, diorang tak ada cerita lah ataupun diorang sengaja je ke apa ke, atau Allah alam lah, aku tak tahulah kan. Okey, tiba-tiba si Syafiq ni dia dapat order daripada Damansara. Maksudnya dia dapat order daripada satu customer lah. Damansara tu kalau nak mengikutkan ceritanya, dia dapat order dekat kondo, rumah kondo lah. Ini ceritanya ni tahun 90-an tau, bukan tahun sekarang ni kan. Sebabnya kalau sekarang ni aku yakin sangatlah, sebab tak ada yang mak rider boleh hantar makanan sampai ke pintu rumah diorang. Sebab biasa diorang akan tunggu dekat bawah, betul tak? Okey, dia pun pergilah ambil barang yang dia nak order. Si Syafiq ni ambil, lepas tu dia pun settingkan dekat telefon dia alamat jalan tu apa semua. Okey, dia pun bawa lah motor dia dengan hati yang happy. Lepas tu dengan, mungkin dia mood dia tengah baik, dengan dia tengah nyanyi kan, dia bawa motor dia tu, dia sampailah dekat kondominium ni. Lepas tu dia pun cakap, Assalamualaikum bang. Lepas tu security tu cakap, Waalaikumsalam adik, nak pergi mana? Bang, saya nak hantar makanan ni bang, dekat dalam ni. Blok apa, kata abang tu. Dia pun cakap blok A bang. Okey. Masuk. Abang tu bagi dia pas. Dia pun terus pergi jalan. Dia letak motor dia. Dia pun ambil bungkusan makanan tu. Sambil itu pun dia pun telefon lah kan. Nak bagi tahulah, dia telefon dalam perjalanan tu. Dia naik dekat kondo tu pakai lift. Dia telefon. Lepas tu dia telefon, tak ada orang angkat. Telefon tak angkat sampai dekat 6 kali. Sampai rumah ni, rumah yang dia nak hantar makanan ni, tak juga angkat. Lepas tu dia tahulah, dia nampak dekat pintu tu, maksudnya mesti ni bukan rumah orang Melayu lah.
So dia nampak kat pintu tu macam ada tampal-tampal macam Cina lah maksudnya kan. So dia ketuk lah, hello, tuk 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 tuk, hello, macam tu yang bunyi pintu. Hello, hello, dia ketuk je tu lah. Lama jugalah, dalam 15 minit dia duk hello, 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 hello. Lepas tu lepas 15 minit tu tiba-tiba pintu tu terbuka. Pintu tu buka, memang dia nampak macam terang sikit, tapi pintu tu dia keluar lah satu amoy ni, amoy Cina lah. Memang cantik sangat, cantik betul. Sampai kan si Syafiq ni dia tak berkata-kata apa lagi dah. Lepas tu dia cuma tengok amoy tu macam tu, lepas tu dia macam dia cakap lah dengan amoy ni kan, ni apa, barang makanan dia kata, semuanya harga dia kata RM30. Lepas tu amoy tu pun bagi kat dia duit amoy tu bagi kat dia duit sekeping, memang RM50. Syafiq tu nampak RM50 kat Syafiq tu pun ambil lah. Syafiq tu pun buka lah zip, dia nundukkan kepala dia, buka zip nak pulangkan baki RM20 kat amoy tu. Amoy tu pun terus dia tutup pintu, tak cakap apa-apa, terus tutup pintu. Syafiq ni ketuk lagi lah, hello amoy, hello miss, hello, saya mau pulangkan duit. Tak ada. Amoy tu senyap tu, memang dia tak bercakap apa-apa, sepatah pun dia tak bercakap. Jadi lepas tu dia duk fikir lah, biasa dia dapat tip pun tak adalah sampai macam ni, macam mana ni. Lepas tu mungkin rezeki dia kot, dia fikir macam tu kan, rezeki dia malam ni dia dapat tip RM20. So tak apalah, Syafiq tu pun teruslah balik. Lepas tu dia pun nak turun tangga tu, nak turun tangga pula, nak naik lift tu, dia tersempat lah dengan satu pakcik tua ni. Pakcik tu dalam 50-an lah umur dia. Lepas tu pakcik tu cakap lah, daripada mana? Pakcik tu tanya dia, daripada hantar barang makanan cik. Oh, kat mana? Kata pakcik tu, tu dekat rumah yang 99. Dia kata gitulah. Pakcik tu macam terperanjat lah. Rumah 99, kata pakcik tu. Rumah 99? Yelah pakcik, kenapa? Rumah tu Cina tu kan pakcik? Ya, memang rumah Cina. Kenapa? Yelah, saya hantar dekat situ lah. Tadi amoy keluar, saya teruslah nak balik ni. Kejap. Kau ni betul ke tak betul? Kata pakcik itulah kan. Si Syafiq ni dah pening dah kepala. Kenapa pula? Saya betul lah pakcik. Kenapa pakcik cakap saya macam tu? Bukan. Mai sini. Kau yang mana satu rumahnya? Yang pak tu dia tunjuk rumah yang ni. Kau nampak tak dekat pintu rumah tu penuh dengan apa? Kata pakcik tu. Lepas tu tak nampak apa. Cuba kau tengok betul-betul, kata pakcik tu. Lepas tu dia toleh aja rumah tu. Toleh rumah tu memang dah di-seal tau, macam polis punya apa yang tak boleh masuk tu kan. Lepas tu dengan tampal-tampalan banyak kertas-kertas Cina tau, tampal-tampalan. Lepas tu dia macam terperanjat lah. Dia terperanjat, si Syafiq ni terperanjat. Lepas tu dia macam nak terpeluk lah pakcik tu. Dia terperanjat, memang terperanjat sesangat. Dia macam cakap, tadi saya hantar situ tapi tak adalah pula macam ada seal polis punya ni, macam tampal-tampal kertas banyak ni. Tak ada pakcik. Tak ada macam ni kertas banyak. Kertas satu je kat atas tu. Lepas tu saya ketuk. Kau tahu tak, kata pakcik tu, sebenarnya si amoy yang kau pergi hantar makanan tu, amoy tu dia tu mati bunuh diri, kata pakcik tu. Betul ke pakcik? Tapi dia ambil makanan tu pakcik, habis dia siap bagi saya duit lagi. Duit tu RM50. Dia cakap. Lepas tu dia bagi saya nak pulangkan balik RM20 tu, sebab barang dia beli tu RM30. Lepas tu kata pakcik, mana duit tu? Lepas tu si Syafiq ni pun terkiar-kiar lah. Dia buka aje bag pouch dia tu kan. Dia buka, and then dia tengok, dia tarik dia punya. Dia terkejut lah. Sebab apa? Dia keluarkan dalam beg dia tu duit yang RM50 tu kan, dah menjadi daun dah. Mengeletar lah tangan dia. Lepas tu pakcik tu pun cakap, tengok kan, kau dah kena dah mainan dengan dia tu. Lepas tu
Habis tu macam mana ni pakcik, dia dah tak terdaya lah macam ni lah, orang terperanjat kan, first time kan. Aku kata pakcik tu, aku memang dah biasa dah nampak orang-orang kena macam korang ni, dia kata. Lepas tu macam mana saya nak jawab dengan bos, dia dah panik lah kan. Lepas tu boleh ke masuk dalam tu pakcik tengok, dia nak tengok lah. Kata pakcik tu, kalau bak masuk dalam tu aku tak berani lah, kata pakcik tu kan. Sebab dah sale macam gitu kan, so memang tak boleh lah kan nak masuk dalam. Lepas tu dia pun dengan rasa yang masih orang kata dalam keadaan yang ketakutan kan, panik, risau kan. Lepas tu dia pun balik, dia balik office. Sampai je kat tempat dia punya tu, office pula. Sampai tempat restoran tu, dia bagi tahulah dekat supervisor dia bagi tahu tentang cerita tu apa semua lah kan. So dia bawa balik lah juga kan duit tu, duit dahun tadi tu sebagai bukti kan. Lepas tu bos dia pun keluar sebab supervisor dia cakap pasal ni kan. Lepas tu bos dia pun tengok muka dia dengan keadaan dia dengan pucat apa semua kan. Lepas tu tahu macam yelah, orang kata bos dia pun faham lah kan. Bos dia tak adalah ambil tindakan nak pecat dia ke ataupun nak tolak gaji dia lah, enggak. Dan dia tu sebagai orang kata dah orang kata dah tak ada rezeki dah, mungkin hari tu terjadi sesuatu kat dia kan. So bos dia kata tak apalah, bos dia maafkan lah. Lagipun bukan salah dia pun kan. So itulah ceritanya kawan-kawan. So benda-benda macam ni sering sekali lah terjadi di kalangan kita sebenarnya. Walaupun kita macam ya ke, boleh ke benda tu main-main dengan kita ke, apa menyakat kita. Ya, memang betul benda tu boleh menyakat kita. Dia tu bebas untuk menjadi sesiapa pun, dia tu bebas. Itu kita kenalah orang kata berhati-hati, jangan tertipu dengan hela dia tu. Okay guys, cukup sampai di sini. Kalau you all ada cerita-cerita seram, bolehlah kongsi dengan aku kat sini. So aku nak bagi tahulah, mungkin ada korang tanya juga kan, kenapa aku ni selalu letak macam latar belakang aku tu gambar yang tu aje, tak ada yang macam real kan. Sebenarnya aku ni takut nak ambil orang punya gambar lah. Yelah, tambahan kan aku masih baru lagi, jadi aku belum orang kata takut dan belum berapa mahir, masih belajar lagi. Jadi sabar doakan aku cepat-cepat monex. Bila dah monet, mungkin akan ada kejutan-kejutan yang aku akan buat lain daripada lain-lain, insyaAllah. Doakan ya. Okay guys, okay, cukup sampai kat sini. Kita jumpa di next video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum. Jaga-jaga, ada yang memerhati.